mesh analysis Okey, untuk mesh analysis AC. Okey, yang penting bila dia kata AC, nak kira dia tukar kepada phasor domain. Okey, tapi dalam circuit ni dia bagi untuk kapasitor pun dia dah bagi dalam phasor domain. Semua dia dah bagi nilai dalam phasor domain. Okey, so tukar je. Okay, untuk supply yang ni 20 sudut 90. Okey, yang ni dalam polar form, tukar kepada rectangular form. So dah rectangular form 20 sudut 90 shift rectangular form rectangular form equal to 20 J, kosong plus 20 J. So kosong plus 20 J. So dia akan jadi terus J 20. Okay, dan kalkulator I kat belakang, kita tulis J kat depan Okey, and then yang ni 5 sudut kosong. 5 sudut kosong shift rectangular form, dia akan jadi 5 plus J kosong. So kat sini akan jadi 5 plus J kosong. So dia akan jadi 5. Okey, nampak mesh analysis. Okey, first kat sini dia ada 3 loop. 3 loop maksudnya ada 3 lah equation. Okey, so tengok dekat loop yang pertama, loop I1. Okey, tengok loop I1 ada 3 kat sini. So first tengok dulu 8. 8 ni I yang lalu kat dia hanyalah I1. So dia akan jadi 8 I1. Okey, and then J10 yang lalu kat dia ada 2. Okey, sekarang ni kita kat loop 1, dia akan jadi positif J10 I1. Untuk I3 dia akan jadi negatif J10 I3. Okey, untuk yang ni negatif J2 ni dia ada 2 I1 dan juga I2. So negatif J2 I1 positif. Untuk I2 akan jadi tolak negatif J2 I2 equal to 0. Okey, and then selesaikan dia punya I1 Okey, untuk I1 8 plus J10 tolak J2. So dia akan jadi 8 J, boleh gabungkan J10 tolak J2, dia akan jadi plus J8. So ni adalah I1 gabungkan, ni adalah I1. Okey, I2 negatif akan jadi positif J2 I2. Yang ni akan jadi negatif J10 I3 equal to 0. So dapat equation yang pertama. Okey, so tengok yang kedua, loop yang kedua. Okey, tengok loop yang kedua. So untuk loop yang kedua, loop I2. Okey. Okey, and then tengok dekat loop I2 dia ada 1, 2, 3, 4 benda. Okey, first tengok yang bawah ni dulu. Saya nak buat yang bawah ni dulu Okey, dia ada I1 dan juga I2. Bila ni dekat loop I2, I2 positif, I1 jadi negatif. So dia akan jadi negatif J2 I2 tolak negatif J2 I1. Okey, untuk yang ni dia akan jadi negatif J2 I2 tolak negatif J2 I3. Okey, untuk yang 4 ni hanyalah ada I2 je yang lalu. So positif 4 I2. Okey, untuk yang ni dia gerak ke sini, so dia jumpa positif. So dia akan jadi tambah J20 equal to 0. Okey, and then gabung I1 gabung I1, I2 gabung I2, I3 gabung I3. Okey, untuk I1 ada 1 je kat sini. So negatif akan jadi positif J2 I1. Okey, untuk I2 dia ada 3 kat sini. Okey, untuk 4 dia akan jadi plus 4 negatif J2 tolak J2, dia akan jadi negatif J4 I2, and then I3 positif negatif akan jadi positif J2 I3. Okey, yang ni gerakkan ke sini, tak ada I bila tak ada I gerakkan ke sini, dia akan jadi negatif J2
20. So, aku dapat equation yang kedua. Okay, and then tengok dekat loop I3. Okay, untuk loop I3 dia dah bagi current source kat sini. So, automatically I3 sama dengan 5. So, automatically I3 awak equal to 5 ampere. Okay, so apa perlu buat? Awak substitute 5 ampere ni ke dalam equation yang ni dan juga yang ni. Okay, first saya nak buat dulu I3 into equation 1. Okay, equation 1 tadi awak dapat yang ni. Okay, so 8 plus J8 I1 plus J2 I2 tolak J10 I3 tadi dah dapat 5, masukkan dia, so equal to 0. And then selesaikan dia, awak dapat 8 plus J8 I1 plus J2 I2 J10 darab 5, saya akan jadi J50. Negatif gerakkan ke sini, dia akan jadi negatif J50. Negatif kat sini jadi positif. Positif J50. So kat sini awak dapat equation yang pertama. Kenapa gerakkan ke sini? Sebab dia tak ada unknown. Bila dia tak ada unknown, jadikan dia jawapan. Okay. And then I3 into 2. Okey, tadi dalam equation yang pertama, ni masukkan dalam equation yang kedua. Okey, untuk equation yang kedua dapat J2 I1 plus 4 tolak J4 I2 plus J2 I3. I3 tadi substitute dia 5 equal to negatif J20. So, selesaikan dia. J2 I1 plus 4 tolak J4 I2. Okey, yang ni J2 darab 5. 5 darab 2 dapat 10. Yang ni tak ada unknown, gerakkan jadi jawapan. Dia akan jadi negatif J20. Yang ni gerak ke sini, dia akan jadi tolak dengan J10. So, negatif dia akan jadi tolak J30. So, kat sini awak dapat equation yang kedua. Okey. Dah dapat yang ni, nak buat apa? Okey, soalan ni nak cari I2. Kalau dia nak cari I2, bermakna aku kena dapatkan delta 2 bahagi delta. Okey, kalau dia nak cari I1, aku kena jadi delta 1 bahagi delta. Delta 1 bahagi delta. Okey, nak cari I2, delta 2 bahagi delta. Nak cari I1, delta 1 bahagi delta. Okey, so apa perlu buat? Keluarkan dia punya Cramer's rule. Okey, keluarkan dia punya Cramer's rule. Okey, so tulis balik dia punya equation. Okey, tulis balik dia punya equation. Okey, equation yang pertama tadi, yang ni 8 plus J8 I1 plus J2 I2 equal to J50. Okey, untuk equation yang kedua, J2 I1 plus 4 tolak J4 I2 equal to negatif J30. Okey, and then keluarkan Cramer's rule dia. Okey, equation yang pertama, equation yang kedua. Unknown awak adalah I1 dengan I2. Kat sini I1, kat sini I2. So, unknown dia I1, I2, kat sini adalah dia punya jawapan. Okey, equation yang pertama, I1 awak adalah 8 plus J8, I2 awak adalah J2, jawapan dia adalah J50. Okey, untuk equation yang kedua, I1 awak adalah J2, I2 awak adalah 4 tolak J4, and then jawapan adalah negatif J30. Okey, untuk soalan dia nak cari I2. Untuk soalan dia nak cari I2, so awak cari delta 2 bahagi delta. Okey, first dulu carikan delta. Okey, nak cari delta adalah AD darab tolak B darab dengan C. Okey, A darab dengan D, 8 plus J8 darab dengan
4 tolak J 4. Dapat jawapan yang ni barulah tolak dengan B darab dengan C, iaitu J2 darab J2. So kat sini awak akan dapat jawapan dia adalah 68 tambah J kosong. Okey, masuk dalam kalkulator. Okey, and then apa perlu buat? Awak cari delta 2. Okey, sebab soalan dia nak I2 cari delta 2. Nak cari delta 2 apa perlu buat? Awak kena keluarkan dia punya matrix dulu. Okey, nak cari delta 2 awak kena letak jawapan dalam I2. So I1 tulis je balik 8 plus J8. J2 jawapan dia J50 negatif J30. So kena buat darab silang. Okey, so 8 plus J8 darab dengan negatif J30. Dapat jawapan yang ni baru tolak dengan B darab dengan C. J50 darab J2. So kat sini jawapan dia awak akan dapat 340 tolak J240. Okey, dah dapat yang tu, boleh cari I2 iaitu delta 2 bahagi delta. Okey, delta 2 bahagi delta, so akan dapat yang ni 340 tolak J240 bahagi dengan 68 plus J0. So kat sini awak akan dapat 5 tolak J3.53 ampere, atau tukar kepada polar form awak akan dapat 6.12 sudut negatif 35.22 ampere. So dapatlah nilai I2 awak. Okey, tak perlu ubah kepada T dalam time domain sebab soalan dia hanya nak I2. Kalau I2 kurungan T barulah awak ubah kepada time domain. Okey, so soalan kat sini I2 je. So selesailah soalan awak. Okey, contoh soalan dia nak cari I1. Okey, contoh nak cari I1. I1 adalah delta 1 bahagi delta. So kena cari dulu delta 1. Okey, so nak cari delta 1 kena buat dulu matrix dia. Jawapan letak ke dalam I1. Okey, J50 negatif J30, and then untuk I2 salin je balik J2 4 tolak J4. So buat darab silang equal to J50 darab dengan 4 tolak J4 tolak dengan J2 darab negatif J30. So kat sini akan dapat jawapan dia adalah 140 plus J200. So nak cari I1 equal to delta 1 140 plus J200 bahagi dengan delta 68 plus J0. So kat sini akan dapat 2.06 tolak J2.94. Okey, so tukar kepada polar dapat 3.59 sudut 55 ampere. Okey.